Hai semua, berjumpa lagi dengan Cikgu Warida. Kita akan fokus pada 4.1.2 iaitu fungsi pengeluaran jangka pendek. Definisi fungsi pengeluaran. Pertama, fungsi pengeluaran jangka pendek adalah melihat kepada hubungan antara jumlah input dengan output, iaitu menjelaskan jumlah input iaitu faktor pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah kuantiti output pada suatu tingkat teknologi. Pengeluar dapat mengenal pasti kombinasi faktor pengeluaran yang paling cekap untuk mengeluarkan suatu tingkat output tertentu. Dan di mana hubungan antara input berubah dengan output pada suatu tingkat input tetap yang diberikan. Baiklah, kita akan lihat dengan lebih mendalam lagi. Definisi fungsi pengeluaran jangka pendek. Dalam jangka pendek, jumlah tingkat output yang dihasilkan oleh firma akan meningkat, mencapai tingkat maksimum dan kemudiannya menurun apabila semakin banyak input berubah ditambah ke atas input tetap yang sedia ada. Ini adalah fungsi pengeluaran jangka pendek. Beberapa andaian perlu dibuat sebelum menjelaskan fungsi pengeluaran jangka pendek. Ada 3 andaian iaitu yang pertama, terdapat hanya 2 input digunakan dalam kegiatan pembuatan baju sukan. Contoh baju sukan iaitu buruh sebagai input berubah dan mesin jahit sebagai input tetap. Andaian kedua, buruh yang digunakan mempunyai tingkat kemahiran yang sama cekap. Dan andaian ketiga, tingkat teknologi adalah tetap. Berikut adalah jadual 4.2 yang menunjukkan jumlah keluaran purata dan keluaran marginal. Ya, berdasarkan ni kita lihat kolom pertama ini adalah kolom input tetap. Kerana kita lihat di sini jumlahnya adalah sama pada sebarang tingkat output iaitu 2. Mesin merupakan input tetap. Kolom kedua adalah input berubah iaitu buruh. Dan kita lihat jumlah buruh ini meningkat seiring dengan jumlah pengeluaran iaitu pada kolom ketiga. Dan kita lihat jumlah keluaran ini meningkat dan dianya menurun. Kita akan lihat sebentar nanti. Dan pada kolom keempat ini adalah kolom untuk keluaran purata ataupun tersebut average product. Okey, ini dia. Dan kolom kelima ini adalah kolom untuk keluaran marginal ataupun marginal product. Okey, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan jumlah keluaran ataupun kita sebut TP, total product. Jumlah keluaran merujuk kepada jumlah output yang dihasilkan oleh input yang dimiliki oleh firma. So, secara rumusnya, TP ataupun jumlah produk sama juga keluaran purata, average product, kali dengan input berubah iaitu labor, L, buruh. Berdasarkan rajah jadual 4.2, kolom 3, kita lihat jadual, ini dia. Kolom 3 menunjukkan jumlah keluaran firma apabila input berubah ditambah ke atas input yang sedia ada. Ini dia pada kolom ketiga iaitu jumlah keluaran. Okey, yang dikatakan keluaran purata yang didarab dengan input berubah, maka kita akan dapat jumlah keluaran. Seterusnya, kita akan lihat hubungan antara jumlah keluaran TP dengan kuantiti buruh iaitu L yang digunakan. Jadi kita akan lihat 2 kolom sahaja iaitu input berubah iaitu kuantiti buruh dan juga jumlah keluaran. Mari kita lihat penjelasannya. Apabila tiada buruh digabungkan dengan mesin, tiada baju dihasilkan. Cuba kita lihat di sini tiada buruh yang digabungkan dengan mesin, maka keluaran adalah juga sifar. Tiada baju dihasilkan. Seorang buruh dikombinasikan dengan mesin, iaitu apabila kita letak ataupun kita mengambil seorang buruh dan dikombinasikan dengan mesin, maka 4 helai baju sukan dihasilkan. Seterusnya kita lihat
Input berubah bertambah. Ini dia ya, input berubah. Kolom kedua ini bertambah daripada 1 ke 7 orang buruh. Kita lihat pertambahan daripada 1 hingga ke 7 orang buruh. Apa yang berlaku adalah keluaran, jumlah keluaran, iaitu di sini jumlah keluaran di kolom ketiga turut berubah daripada 4 helai menjadi 42 helai. Dan kita boleh katakan di sini adalah jumlah keluaran mencapai nilai maksimum, iaitu pada 42 helai. Pertambahan input berubah yang seterusnya setelah mencapai maksimum, jika kita menambahkan lagi kita punya bilangan pekerja, ya, iaitu pekerja yang ke-8 dan juga buruh yang ke-9, buruh ke-8 dan buruh ke-9, dan kita lihat di sini menyebabkan jumlah keluaran akan menurun, iaitu menjadi 40 helai dan 36 helai pada buruh ke-8 dan juga buruh ke-9. Dan kita boleh katakan bahawa hubungannya adalah jumlah keluaran meningkat pada awalnya adalah meningkat, dan apabila dia mencapai maksimum, jumlah keluaran itu akan menurun. Itulah dia hubungan antara jumlah keluaran dengan kuantiti buruh yang digunakan. Seterusnya kita akan lihat kepada keluaran purata, iaitu AP, Average Product. Keluaran purata merujuk kepada jumlah kuantiti keluaran yang dapat dihasilkan oleh seunit input berubah. Secara rumus, keluaran purata iaitu AP, Average Product, sama juga jumlah keluaran TP dibahagi dengan input berubah iaitu L, buruh. Berdasarkan jadual 4.2, kolom 4 menunjukkan keluaran purata yang ini. Ya, kolom keempat ini adalah keluaran purata. Bagaimana ianya diperoleh adalah dengan membahagikan TP, ya, TP dibahagikan dengan L. Ya, kolom 3 bahagi dengan kolom yang kedua, dan kita akan dapat jumlahnya, iaitu average product. Dan kita lihat hubungan antara keluaran purata dengan kuantiti buruh yang digunakan. Ya, berdasarkan jadual 4.2, kita akan lihat bagaimanakah hubungan antara keluaran purata dengan kuantiti buruh yang digunakan. Pertama, bilangan buruh berubah, bilangan input berubah bertambah daripada seorang buruh kepada 4 orang. Maka kita lihat di sini keluaran purata juga akan bertambah, ya, daripada 4 helai kepada nilai maksimumnya iaitu 9 helai. Okey, apabila input berubah iaitu buruh ditambah daripada 1 kepada 4 orang. Selepas buruh keempat, dan kita lihat di sini ya, selepas buruh keempat, keluaran purata iaitu kolom keempat ni, keluaran purata akan menurun. Ya, keluaran purata tidak akan bernilai sifar selagi jumlah keluaran adalah positif. Ini maksudnya. Ya, iaitu jumlah, maksudnya masih ada berlakunya pengeluaran. Jadi kita boleh katakan di sini bahawa keluaran purata meningkat, mencapai nilai maksimum kemudian menurun. Ni dia, kita boleh lihat dalam kolom ni. Keluaran purata meningkat dan mencapai maksimum iaitu pada nilai 9. Setelah mencapai maksimum, keluaran purata ini akan menurun. Itulah dia hubungan antara keluaran purata dengan kuantiti buruh yang digunakan. Seterusnya kita akan lihat keluaran marginal iaitu marginal product. Keluaran marginal merujuk kepada perubahan dalam jumlah keluaran kesan daripada perubahan dalam penggunaan satu unit input berubah. Dirumuskan di sini adalah cara nak mengira mendapatkan marginal product, keluaran marginal ataupun MP sama juga perubahan dalam jumlah keluaran. Ini dia perubahan total product dibahagi dengan perubahan dalam input berubah. Jika ada perkataan perubahan, maksudnya yang baru tolak yang asal. Ya. Berdasarkan jadual 4.2,
keluaran marginal ditunjukkan. Okey, iaitu di sini. Keluaran marginal adalah pada kolom yang kelima. Okey, ya. Bagaimana nak memperoleh keluaran marginal ini? Kita tengok rumus di atas ini. Ini adalah cara untuk mengira keluaran marginal. Okey, ya. Contoh, kita lihat di sini. Keluaran marginal pada buruh yang pertama adalah 4. Bagaimana dapat 4? Iaitu perubahan dalam jumlah keluaran, iaitu perubahan 4 tolak kosong, ya, 4 bahagi dengan perubahan dalam input berubah, iaitu 1 tolak kosong, iaitu yang baru tolak yang asal, kita dapat 1. So 4 bahagi 1, jawapannya adalah 4. Begitulah juga seterusnya. Ya, harap semua boleh mengira dengan baik. Dan kita lihat hubungan antara keluaran marginal dengan kuantiti buruh yang digunakan. Ya, keluaran marginal iaitu pada kolom yang ke-5. Kita lihat di sini, bilangan input berubah bertambah daripada seorang buruh kepada 3 orang buruh. Keluaran marginal akan bertambah daripada 4 helai kepada nilai maksimum iaitu 14 helai. Kalau kita lihat di sini, buruh bertambah, ya, dari 1 hingga ke 3 dan keluaran marginal juga akan bertambah iaitu daripada 4 helai menjadi 14 helai. Dan 14 helai ini adalah merupakan nilai yang maksimum. Dan untuk keluaran marginal. Okey, bagus. Seterusnya kita lihat keluaran marginal menurun, ya, menurun daripada 14 helai menjadi sifar apabila bilangan buruh ditambah daripada 3 orang kepada 7 orang. So lihat di sini di dalam jadual daripada 14, ya, kemudian dia akan menurun sehinggalah adanya sifar dalam keluaran marginal. Okey. Dan kita lihat jumlah input berubah adalah bertambah, ya. Namun begitu keluaran marginal berkurangan dan menjadi sifar. Keluaran marginal bernilai negatif pada buruh ke-8 dan ke-9 apabila jumlah keluaran mulai turun. Dan selepas sifar, keluaran marginal akan menjadi, nilainya akan menjadi negatif. Ya, disebabkan juga kita lihat jumlah keluaran adalah menurun, ya, apabila input berubah ditambah. Okey, mari uji minda untuk latihan otak. Bersedia? Contoh terbagi di sini adalah jadual berikut menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek bagi syarikat maju. Jika terima soalan, apa yang perlu dibuat adalah terus tengok dulu soalan nak apa, ya, kata kunci soalan. Okey, di sini soalan nak berapakah nilai X dan Y. So tengok dalam jadual ni mana nilai X dan Y. Oh, nilai X adalah di sini iaitu untuk keluaran marginal dan Y adalah di sini iaitu keluaran purata. Maka kita perlu mengira berapakah nilai X dan nilai Y. Okey, dalam exam dan peperiksaan, jika dia kata berapakah nilai X dan nilai Y, kita terus memberi nilainya. Kalau soalan kata hitungkan, kena tunjuk jalan kira. Tapi di sini cikgu akan kongsi bagaimana mengira, mendapatkan X dan Y. Okey, kita tengok untuk nilai X dan kita tahu ini adalah keluaran marginal. So, ingat rumus dia. Keluaran marginal ada MP sama juga perubahan TP bahagi dengan perubahan label. Ya. Jadi, kita lihat di sini X. Okey. Dan perubahan TP mana? Ya, di sini, hujung sini 84. Ini adalah yang baru dan 60 adalah yang asal. Okey, tengok sini. Ya, TP baru tolak TP asal bahagi label baru tolak L asal. So, ni dia. Kenal pasti. Mana yang baru, mana yang asal. 84 adalah yang baru dan 60 adalah yang asal. Okay. Dan kenal pasti juga L, ya, label.
Yang baru adalah 4, yang asal adalah 3. So, masukkan dalam rumus yang kita telah buatkan itu. Okey, apabila dimasukkan, jadi 24 per 1 sama juga 24. 84 tolak 60 adalah 24. 4 tolak 3 sama dengan 1. So, 24 bagi 1 adalah 24 unit. Seterusnya, kita lihat bagaimana nak dapatkan nilai Y. Okey, kena ingat rumus lah. Right, nilai Y adalah keluaran purata AP sama dengan jumlah keluaran TP bahagi dengan input berubah. Nilai Y adalah berada di sini. So, kita lihat. Iaitu jumlah keluaran 95 dan input berubah adalah 6. So, 95 bahagi 6, kita akan dapat 15.83. Ingat, dalam ekonomi mesti ambil 2 tempat perpuluhan. 2 titik perpuluhan. Baik, uji minda yang kedua. Jadual berikut menunjukkan fungsi pengeluaran jangka pendek bagi syarikat maju. Okey, ini soalan yang berkaitan. Kita guna jadual yang sama. Jadi, yang ni tadi kita dah dapat X, dah dapat 24. Cikgu buat di sini, tepi ni. Dan Y adalah 15.83. Soalan dia nak apa? Kita tengok dulu soalan. Gariskan soalannya. Jelaskan hubungan antara buruh 4 hingga 6 dengan keluaran purata dan keluaran marginal. Okey, jika soalan ni keluar, ini bagi cikgu adalah soalan bonus. So, first, apa yang you perlu buat adalah, kita lihat. Okey, dia nak hubungan antara buruh 4 dan 6. So, kita highlightkan, 4 dan 6 adalah yang sini. Range yang ini. Kemudian, apa yang kita buat adalah kena pasti yang dia nak adalah hubungan keluaran purata dan keluaran marginal. Okey, kolom ini sahaja. Daripada situ, kita akan jelaskanlah. Mudah sahaja. Okey, buruh 4 hingga 6, skala dia, selang-sela dia. Jadi, apa yang kita lihat? Kita tengok dulu keluaran purata. Keluaran purata menurun. Tulis sahaja keluaran purata menurun, dah terus dapat markah. Okey, seterusnya, keluaran sud ataupun keluaran marginal menurun. Okey, lagi satu markah. Dah 2 markah. Dan satu lagi, keluaran sud ada lagi sifar. Hingga mencapai sifar pada buruh ke-6. So, total markah adalah 3 markah. Anda perolehi daripada soalan yang sangat mudah ini. Firman Allah daripada surah Al-Ankabut ayat 43 yang bermaksud, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tiada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.